Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maizatul Fariza binti Aziz. Nombor matrik 10 DAT 20F 1008. Saya dari kelas DAT 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah Nabila binti Syarif. Nombor matrik saya 10 DAT 20F 1009. Saya dari kelas DAT 2B. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiz bin Ahmad Azam dari kelas DAT 2B dan nombor matrik saya adalah 10 DAT 20F 1017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syahidah binti Roslan. Nombor matrik 10 DAT 20F 1020. Saya dari kelas DAT 2B. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan akan membentangkan tugasan berasaskan masalah berdasarkan soalan nombor 11, iaitu kebanyakan masjid masa kini kurang diimarahkan menyebabkan masjid menjadi sunyi dan lenggang tanpa kehadiran jemaah yang ramai. Jadi seterusnya saya akan memulakan dengan pengenalan berdasarkan tajuk yang diberi. Jadi apakah maksud imarah? Menurut tafsiran ulama, mengimarahkan masjid membawa dua maksud, iaitu membina, memelihara dan memperbaikinya sekiranya perlu. Kedua, bermaksud mengunjunginya sebagai suatu amalan lazim untuk menunaikan solat berjemaah dan Jumaat di samping melakukan aktiviti lain ke arah melahirkan pengabdian kepada Allah SWT. Seterusnya, antara faktor yang menyebabkan masjid kurang diimarahkan pada masa kini adalah kelekaan golongan muda, di mana kelekaan golongan muda tersebut diasak dengan budaya hiburan dibantu dengan keseronokan teknologi maklumat seperti internet dan telekomunikasi. Faktor yang kedua yang tidak kurang pentingnya mengapa anak-anak muda di sesetengah kawasan kurang mengimarahkan surau dan masjid kerana kelekaan mereka sering dikaburi dengan budaya bersosial dan berhibur. Jadi sesetengah asyik bersembang dengan rakan-rakan dan kurang mengendahkan panggilan azan untuk ke surau. Ini termasuk unsur teknologi maklumat seperti kewujudan pusat cyber cafe berinternet di pinggir desa dan pekan berdekatan yang semakin menarik minat golongan muda bermain permainan online, sehingga leka daripada menjalankan tugas mereka sebagai ahli surau dan masjid yang aktif. Kesan daripada faktor tersebut adalah anak muda mula mengabaikan urusan akhirat dan melebihkan urusan duniawi. Hal ini kerana golongan muda yang sering terbiasa dengan dunia luar tidak lagi menghiraukan urusan-urusan keagamaan. Ini boleh menyebabkan golongan muda tidak lagi jejak ke masjid, terutamanya golongan anak muda lelaki. Yang kedua, ia akan menyebabkan hubungan di antara golongan muda dengan golongan yang sudah berumur semakin renggang. Hal ini dapat menunjukkan bahawa golongan-golongan yang sering mengimarahkan masjid adalah terdiri daripada golongan warga yang sudah berumur. Ini boleh menjadi punca cara komunikasi di antara anak muda dan warga yang sudah berumur tidak lagi begitu baik. Seterusnya adalah langkah mengatasi faktor permasalahan tersebut. Yang pertama, program Cinta Al-Quran dan Explore Masjid itu disertai 24 peserta ujian tilawah Al-Quran dan 19 kumpulan Explore Masjid. Generasi muda hari ini lebih tertumpu kepada telefon bimbit, tablet, komputer riba dan alat-alat elektronik canggih jadi alat mainan sehingga mereka kurang terlibat dalam kegiatan sosial. Justru, jawatan kuasa masjid perlu memperbanyak program di masjid supaya lebih ramai generasi muda dapat menyertainya sekaligus dapat meningkatkan keyakinan generasi muda agar tidak kekok dan tiada halangan hadir dalam aktiviti-aktiviti ibadah yang diadakan di masjid. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya antara faktor kebanyakan masjid masa kini kurang diimarahkan menyebabkan masjid menjadi sunyi dan lengang tanpa kehadiran jemaah yang ramai adalah kerana anak-anak muda masa kini kurang mendapat galakan dan sokongan daripada ibu bapa. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan tunjang utama untuk memberikan contoh yang positif kepada anak-anak supaya mereka lebih rasa berminat untuk mengimarahkan masjid. Didikan ini seharusnya diterapkan sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya, agar mereka tidak asing dengan perkara yang dapat memberikan impak positif ini. Jadi, kita tidak mahu perkara ini dianggap enteng oleh ibu bapa dan masyarakat kini. Perkara ini harus dititik beratkan oleh semua orang. Seterusnya, faktor ini akan memberikan impak yang besar kepada masyarakat, agama dan juga negara. Contohnya, golongan remaja dan anak-anak tidak berminat untuk ke masjid kerana nilai ini tidak dinormalisasikan dalam kalangan keluarga.
Yang kedua, semangat kurang dipupuk. Sesetengah pihak beranggapan mereka hanya perlu ke masjid hanya untuk menghadiri majlis-majlis ataupun solat-solat tertentu sahaja. Ini menyebabkan kurangnya kehadiran jemaah di masjid pada masa kini. Seterusnya, terdapat beberapa penyelesaian yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama, kita boleh menganjurkan sebarang aktiviti ataupun program yang melibatkan anak-anak remaja masa kini. Perkara ini dapat meningkatkan lagi moral, semangat positif dan minat mereka untuk pergi ke masjid. Seterusnya, ibu bapa boleh melakukan perkara tersebut seperti perkara positif, menunjukkan perkara positif kepada anak-anak seperti mengajak mereka pergi ke masjid bagi solat berjemaah dan mengikuti kuliah-kuliah. Masjid merupakan rumah ibadah bagi semua umat Islam dalam mengerjakan solat dan majlis keagamaan serta pusat aktiviti sosial umat Islam. Masjid adalah sebuah institusi ibadah yang sepatutnya berkembang sejajar dengan arus perkembangan zaman dan memainkan peranan di dalam kehidupan masyarakat Islam sebagai sebuah institusi membina kemajuan ummah. Mengimarkan masjid pula adalah tugas yang berkait rapat dengan konsep kejadian manusia untuk melaksanakan amar makruf dan nahi munkar. Justru itu, setiap individu Muslim seharusnya menunjukkan iktizam supaya memastikan pengurusan masjid berfungsi sebagai pusat ibadah dan pembangunan ummah. Selain itu, pentadbiran dan pengurusan masjid perlulah dikemaskini terutamanya mekanisme yang bercirikan profesionalisme dalam segenap sistem pengurusan dan pentadbiran masjid. Ini adalah kerana pembangunan dan kecemerlangan ummah bermula dari sejauh mana berkesannya pergerakan dalam melaksanakan pengurusan masjid. Pada era yang semakin moden ini, terdapat banyak masjid yang telah dibina di seluruh Malaysia untuk memudahkan umat Islam menunaikan ibadat mereka, tetapi semakin hari semakin kurang bilangan orang yang datang ke masjid. Hal ini kerana terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masjid menjadi semakin sunyi dan kurang meriah seperti dahulu. Antara faktor yang paling besar yang memberi kesan yang jelas adalah terdapat pelbagai penyakit berbahaya seperti COVID-19 yang membahayakan masyarakat kerana ia mudah dijangkiti dan boleh membawa kepada kematian. Oleh itu, kerajaan telah mengubah undang-undang kepada masyarakat mengikut Standard Operation Procedure yang menghadkan bilangan jemaah ke masjid kepada 50 orang sahaja. Selain itu, warga emas dan kanak-kanak dilarang masuk kerana mereka merupakan individu yang berisiko besar jika terlibat. Kesan daripada faktor ini, suasana di masjid menjadi semakin sunyi tanpa kehadiran jemaah yang ramai. Justru akan menjejaskan silaturahim sesama masyarakat kerana tidak bertemu dan bergaul bersama-sama. Selain itu, membuatkan masyarakat kurang berminat untuk mengunjungi masjid semula kerana sudah menjadi kebiasaan solat secara berjemaah di rumah sahaja. Oleh itu, sebagai seseorang yang bertanggungjawab, kita perlulah mencari jalan penyelesaian agar perkara ini tidak berterusan sehingga menjadi lebih teruk. Dengan mengadakan solat jemaah secara berperingkat, di mana setiap peringkat hendaklah sentiasa mematuhi peraturan masjid untuk mengelakkan berlakunya kesesakan dan penyebaran penyakit tersebut. Hal ini dapat memastikan setiap jemaah dapat menunaikan solat dengan keadaan aman tanpa perlu risau akan risiko jangkitan. Okey, faktor masjid menjadi sepi tanpa kehadiran orang Islam ialah komitmen seseorang individu. Setiap individu Islam perlu mempunyai rasa tanggungjawab untuk mengimarahkan masjid. Namun, tidak semua orang mempunyai rasa tanggungjawab yang sama. Mereka yang mempunyai komitmen yang baik kepada Islam pasti akan selalu menghadirkan diri ke masjid. Faktor individu ini juga melibatkan keadaan diri seseorang dan bergantung pula kepada keimanan, didikan awal dan sikap terhadap agama. Menurut Rasulullah SAW, keimanan seseorang
dapat dilihat dengan kegelapan datang ke masjid. Sekiranya seseorang itu mempunyai tahap keimanan yang mantap, jarak masjid yang jauh tidak akan menjadi penghalang untuk sentiasa dekat dengan masjid. Okey, kesan daripada faktor ini, individu Islam lebih tertarik dengan melakukan atau meluangkan masa dengan beriadah dan bersukan sehingga lewat petang, dan sesetengahnya menghabiskan masa di pusat membeli bela. Alasan sibuk, letih bekerja, tiada masa adalah antara alasan yang biasa yang dikemukakan kenapa tidak ke masjid. Okay, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini ialah masjid perlulah memperbanyakkan aktiviti yang menarik perhatian individu Islam, seperti mengadakan ceramah agama, gotong royong, aktiviti keagamaan seperti tadarus Al-Quran, melukiskan poster dan sebagainya. Dengan cara ini dapat menambahkan lagi kehadiran orang Islam ke masjid dan juga boleh mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan umat Islam. Sekian, terima kasih. Pada pendapat Encik, apakah punca yang menyebabkan masjid masa kini semakin hari semakin sunyi dan bagaimanakah cara untuk kita menangani masalah ini? Okey, faktor yang pertama kenapa orang sekarang tidak mengimarah ke masjid adalah sibuk bekerja. Orang ramai sibuk bekerja. Itu yang paling terang sekali lah. Contoh dia, kita tengok solat asar. Solat asar adalah solat yang paling kurang jemaah melakukan solat fardu nak dibandingkan dengan solat maghrib. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kerana kuliah-kuliah yang disampaikan bukan tak diisi, cuma orang tidak berminat untuk mendengar, orang bosan untuk dengar. Jadi kesan dia daripada tersebut adalah apabila kuliah yang disampaikan tu tidak terang, orang tidak berminat untuk mendengar. Jadi apa yang kita boleh buat adalah penyelesaian dia, memberikan khusus khas kepada ustaz-ustaz supaya menyampaikan dengan lebih terang dan lebih seronok, supaya orang ramai boleh mendengar dan dapat apa yang untuk ilmu disampaikan. Itu yang pertama, penyelesaian dia. Yang kedua adalah kita juga, pihak masjid boleh mengambil penceramah luar. Contoh dia Ustaz Azhar Idrus ke, Ustaz Kazim Ilyas ke. Kerana dia satu, dia orang ramai kenal. Sebab dia adalah kerana mereka ramai pengaruh. Satu Malaysia kenal dia. Jadi bila dia datang sebuah tempat untuk memberi ceramah, mungkin orang akan lebih berminat untuk mendengar dia memberi ceramah. Orang berminat untuk datang ke masjid memberi ceramah. Sebabnya adalah mereka tahu bagaimana cara ustaz-ustaz yang mereka lihat ini memberi ceramah, dan mereka juga akan membawa pulang ilmu yang orang lain mungkin tak boleh dapat. Assalamualaikum. Apakah pendapat anda tentang masalah mengapakah zaman kini masjid kurang lagi diimarahkan oleh golongan-golongan muda, dan apakah penyelesaian bagi masalah tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, antara sebab mengapa golongan muda pada masa kini kurang memakmurkan ataupun mengimarahkan masjid adalah kerana yang pertama adalah suasana masjid itu sendiri yang tidak kondusif. Apa maksud tidak kondusif itu? Di mana masjid itu sendiri tidak selesa untuk digunakan oleh para jemaah. Contoh yang saya boleh bagi ialah tempat sujud ataupun tempat mereka untuk solat itu berbau ataupun tidak dibetul. Yang kedua, tandas di masjid kebiasaannya adalah tidak bersih. Yang ketiga adalah kerana tiada kemudahan seperti kipas ataupun hawa dingin di setiap masjid. Di mana kita tahu masjid ini adalah tempat kita akan berkumpul, jadi suasananya akan jadi panas tanpa servis seperti aircon ataupun kipas. Jadi mereka akan rasa panas dan menyebabkan mereka fikir solat di rumah adalah lebih selesa. Sebab yang kedua ialah kerana pihak masjid tidak mengadakan aktiviti yang menggalakkan pelibatan daripada golongan muda. Hal ini kerana mereka berfikir bahawa masjid itu hanyalah tempat untuk solat saja. Jadi antara jalan penyelesaian yang saya boleh fikirkan ialah pertama, pihak masjid hendaklah ahli jawatan kuasa masjid hendaklah menggalakkan pelibatan golongan muda dengan mengadakan aktiviti seperti
tilawah Al-Quran, khatam Al-Quran dan mengadakan bazar berbuka puasa melibatkan golongan muda. Sekian, terima kasih.